Selamat sejahtera kepada para penonton. Saya Lee Kuet Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Video instruksional ini adalah berkenaan dengan bab 2 Perakaunan Pendapatan Negara, di mana subtopiknya adalah berkaitan dengan 2.4 iaitu kelemahan data pendapatan negara antara negara. Untuk maklumat pelajar, bab ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah kaji adalah berkenaan dengan 2.4 iaitu kelemahan data pendapatan negara. Kelemahan data pendapatan negara. Apabila pendapatan negara tinggi, kita sentiasa kata pendapatan per kapita juga adalah tinggi. Kalau berdasarkan konsep yang telah dipelajari, kita kata bahawa pendapatan per kapita ini digunakan untuk menguji taraf hidup. Kan kita kata pendapatan per kapita naik, taraf hidup pun naik kan? Tetapi, isu yang kita kaji di bawah kelemahan data pendapatan negara ini, kita akan kata apabila pendapatan per kapita tinggi, taraf hidup tidak semestinya tinggi. Okey, ingatlah ini merupakan apa yang kita nak kaji untuk video ini. Perbandingan taraf hidup. Okey, seperti apa yang kita telah bincangkan pada video instruksional yang sebelumnya, kita telah bandingkan antara masa dan untuk video instruksional ini, kita akan fokuskan perbandingan taraf hidup ini antara negara. Perbandingan taraf hidup antara negara, dia terdiri daripada 8 fakta yang utama. Okey, kita cuba tengok 8 fakta berkaitan. Untuk fakta yang pertama itu adalah perbezaan kos hidup. Diikuti dengan yang kedua, iaitu perbezaan masa rehat. Dan yang ketiga, perbezaan komposisi keluaran. Keempat, perbezaan kegiatan produktif yang tidak diambil kira. Dan untuk yang kelima, perbezaan saiz dan struktur penduduk. Keenam, perbezaan guna tenaga dan penganggur. Dan bagi fakta yang ketujuh, perbezaan eksternaliti negatif. Dan bagi fakta yang terakhir adalah perbezaan agihan pendapatan. Untuk maklumat pelajar, apabila kita tengah bincangkan perbandingan taraf hidup antara negara, kata kunci kita adalah perbezaan. Itulah sebab anda boleh nampak semua fakta yang dinyatakan dekat sini semua adalah mula dengan perkataan perbezaan. Okey, kalau antara masa itu kita guna perubahan. Itulah beza dia. Okey, jadi sekarang marilah kita fokus berkaitan dengan perbezaan kos hidup. Perbezaan kos hidup. Pendapatan negara naik disebabkan kenaikan tingkat harga umum. Okey, sebagai peringatan, pendapatan negara ini sebenarnya kita mengambil kira nilai keluaran. Bagaimana nilai keluaran itu boleh diperoleh? Ya, dengan menggunakan harga darab dengan kuantiti. Jadi sekarang kita dapati bahawa harga umum meningkat, harga naik kan? Jadi kalau harga naik, dia juga akan menyebabkan nilai keluaran naik. Kalau keluaran bertambah, nanti dia akan menyebabkan pendapatan negara turut meningkat. Okey, seterusnya. Apabila pendapatan negara naik, pendapatan per kapita naik. Okey, dan isu yang kita kaji sekarang, yang kita fokuskan, kita kata bahawa taraf hidup tidak semestinya naik. Okey, kenapa demikian? Ya, akibat kos hidup yang tinggi. Sebab fakta yang kita kaji sekarang adalah berkaitan dengan kos hidup. Okey? Apa itu kos hidup? Kos hidup adalah tanggungan hidup seperti kos pengangkutan, sewa dan sebagainya.
Semakin tinggi kos hidup, semakin rendah taraf hidup rakyat. Ingat, kos hidup dengan taraf hidup sentiasa berhubungan songsang. Okey, dan begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya lah. Kalau kos hidup rendah, taraf hidup rakyat adalah tinggi. Okey. Okey, yang seterusnya, contoh. Pendapatan negara A adalah melebihi pendapatan negara B. Ini cuma merupakan satu andaian sahaja dan disebabkan sekarang kita tengah bandingkan antara negara. Jadi kita dapati bahawa contoh yang diberikan dekat sini adalah perbandingan bagi negara A dan perbandingan bagi negara B. Okey? Ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A adalah lebih tinggi berbanding dengan negara B. Maksudnya, walaupun kita kata bahawa pendapatan negara A adalah lebih tinggi daripada negara B, tetapi perkara ini sebenarnya tidak menunjukkan taraf hidup negara A lagi tinggi kalau banding dengan negara B. Kenapa demikian? Kita kait balik dengan fakta ini. Akibat kos hidup yang lebih tinggi di negara A. Kan tadi Miss telah beritahu bahawa hubungan songsang antara kos hidup dengan taraf hidup kan? Jadi sekarang kos hidup lebih tinggi di negara A bermaksud taraf hidup di negara A sebenarnya adalah lebih rendah berbanding dengan negara B. Itulah sebab ayat dekat sini dia tunjukkan bahawa ia tidak menunjukkan taraf hidup negara A lagi tinggi kalau berbanding dengan negara B. Okey? Seterusnya, kita akan sambung dengan perbezaan masa rehat. Perbezaan masa rehat. Pendapatan negara naik disebabkan masa rehat adalah singkat. Ingat, kalau masa rehat singkat itu bermaksud masa bekerja adalah panjang. Kalau masa kerja yang panjang itu sebenarnya memberi makna bahawa kebanyakan masa bagi guna tenaga itu adalah digunakan untuk bekerja kan? Maka semakin banyak output yang akan dihasilkan. Dengan reti kata lain, keluaran bertambah, pendapatan negara juga akan meningkat. Okey, sekarang kita cuba tengok. Walaupun pendapatan negara naik yang menyebabkan pendapatan per kapita naik, tetapi taraf hidup tidak semestinya naik. Kenapa? Akibat masa rehat adalah pendek ataupun singkat. Okey? Dengan reti kata lain, masa pekerja adalah panjang. Apa itu masa rehat? Masa rehat sebenarnya merupakan satu kenikmatan hidup seperti melancong, melukis dan hiburan yang kemudian boleh meningkatkan produktiviti kerja. Kita sebagai manusia memang kita perlukan masa rehat yang mencukupi. Okey, seterusnya. Semakin pendek ataupun singkat masa rehat, semakin rendah taraf hidup rakyat. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau masa rehat yang panjang, taraf hidup tinggilah. Contoh, juga sama, disebabkan sekarang kita dengan kaji antara negara, maka kita akan bandingkan antara negara. Pendapatan negara A adalah melebihi pendapatan negara B. Ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A adalah lebih tinggi berbanding dengan negara B. Kenapa? Kait balik dengan fakta yang kita tengah kaji, iaitu masa rehat. Akibat masa rehat di negara A adalah lebih pendek. Okey, so itu adalah contohlah bagi perbezaan masa rehat. Seterusnya, kita akan sambung dengan perbezaan komposisi keluaran. Perbezaan komposisi keluaran. Pendapatan negara naik disebabkan kenaikan nilai keluaran negara seperti kelengkapan senjata. Okey, untuk maklumat pelajar, sebenarnya kelengkapan senjata ini melibatkan nilai yang tinggi kan? Maka, ia akan menyebabkan nilai keluaran turut meningkat. Dan akhirnya, dia akan memberi kesan kepada pendapatan negara juga di mana pendapatan negara akan naik. Okey, kita sambung. Pendapatan negara naik,
pendapatan per kapita naik. Tetapi taraf hidup tidak semestinya naik. Okey, kenapa demikian? Akibat komposisi keluaran ini tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Bermaksud kelengkapan senjata ini, adakah benda ini digunakan oleh rakyat kita? Bukan kan, digunakan untuk tujuan pertahanan dan juga apabila berlakunya peperangan. Bermaksud kategori keluaran ini sebenarnya dia tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat kita. Okey? Apa itu komposisi keluaran? Komposisi keluaran adalah keluaran negara yang memberi faedah secara langsung kepada rakyat, misalnya perkhidmatan kesihatan, ataupun keluaran negara yang tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Contoh, kelengkapan senjata. Seperti apa yang kita telah bincangkan tadi. Jikalau komposisi keluaran tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat, semakin rendah taraf hidup rakyat. Okey, begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau katakan komposisi keluaran tersebut adalah memberi faedah secara langsung kepada rakyat, taraf hidup rakyat adalah tinggi. Okey, kita cuba tengok satu contoh. Katakan pendapatan negara A adalah melebihi pendapatan negara B. Ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A adalah lebih tinggi berbanding dengan negara B. Kenapa? Akibat komposisi keluaran di negara A ini sebenarnya tidak memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Walaupun kita kata nilai keluaran bagi negara A itu adalah tinggi. Okey, itu merupakan contohlah bagi perbezaan komposisi keluaran. Okey, marilah kita sambung dengan perbezaan kegiatan produktif yang tidak diambil kira. Perbezaan kegiatan produktif yang tidak diambil kira. Pendapatan negara rendah disebabkan nilai kegiatan produktif tidak diambil kira. Okey, kita dapati bahawa biasanya kegiatan produktif ini kita akan ambil kira dalam penghitungan pendapatan negara kan. Tetapi terdapat sesetengah kegiatan produktif yang tidak diambil kira dalam pengiraan pendapatan negara. Itulah sebab dia akan menyebabkan pendapatan negara rendah. Okey, kalau pendapatan negara rendah, pendapatan per kapita pun akan jadi rendah. Okey, isu kita sekarang, walaupun pendapatan per kapita rendah, taraf hidup tidak semestinya rendah. Kenapa? Akibat kegiatan produktif seperti pertanian sara diri tidak diambil kira. Okey, pelajar ingat kalau pertanian sara diri ini sebenarnya adalah kegiatan yang produktif. Okey, dan sebenarnya dia boleh meningkatkan taraf hidup rakyat. Cuma dia tidak diambil kira saja dalam pengiraan pendapatan negara. Itulah sebab dia menyebabkan pendapatan negara adalah rendah. Apa itu kegiatan produktif? Kegiatan produktif adalah kegiatan yang boleh memberi sumbangan terhadap kegiatan ekonomi. Sama ada barang tersebut dipasarkan ke ataupun tidak dipasarkan. Okey, cuba nak bagi tahu pelajar kalau nak mengira pendapatan negara itu, biasanya kita hanya mengambil kira kegiatan produktif yang dipasarkan sahaja. Okey, sebenarnya pengiraan pendapatan negara itu dia tidak mengambil kira kegiatan produktif yang tidak dipasarkan. Itulah sebab dia boleh menyebabkan pendapatan negara adalah rendah. Okey, semakin banyak aktiviti kegiatan ekonomi yang produktif, semakin tinggi taraf hidup rakyat. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau taraf hidup yang rendah, bermaksud hanya sikit sajalah kegiatan produktif. Contoh, pendapatan negara A adalah kurang daripada pendapatan negara B. Ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A adalah lebih rendah berbanding dengan negara B.
Okey, kenapa ya? Akibat terdapat banyak kegiatan produktif yang tidak diambil kira di negara A. Okey, ayat ini sebenarnya menunjukkan bahawa negara A ini mempunyai banyak kegiatan yang produktif. Dan taraf hidup bagi negara tersebut iaitu negara A sepatutnya adalah tinggi. Tetapi disebabkan dia tidak ambil kira kegiatan yang produktif itu menyebabkan pendapatan negara bagi negara A adalah kurang. Okey, tetapi ingat walaupun pendapatan negara itu kurang, dia tidak menunjukkan bahawa taraf hidup dia adalah lebih rendah. Okey? Seterusnya kita akan sambung berkaitan perbezaan saiz dan struktur penduduk. Perbezaan saiz dan struktur penduduk. Pendapatan negara naik disebabkan pertambahan bilangan penduduk. Okey, pelajar kena ingat kalau bilangan penduduk bertambah bermaksud tenaga buruh juga bertambah. Okey, kan kita kata tenaga buruh itu sebenarnya merupakan penduduk dalam lingkungan umur pekerja iaitu 15 hingga 64 tahun kan. Jadi tenaga buruh yang tinggi itu sebenarnya dia boleh meningkatkan keluaran negara dan kemudian juga boleh membawa pendapatan negara naik. Okey, kita cuba tengok pendapatan negara naik. Taraf hidup tidak semestinya naik. Jikalau kita kata bahawa saiz penduduk itu adalah besar. Okey, kita cuba tengok ya. Pendapatan negara dan saiz penduduk yang besar, dia sebenarnya akan menyebabkan pendapatan per kapita adalah lebih rendah. Okey, kita cuba tengok satu contoh pengiraan dekat sini. Pendapatan per kapita. Rumusnya, pendapatan negara bahagi jumlah penduduk. Jadi andaikan pendapatan negara adalah mencatat sebanyak 550,000 juta bahagi dengan bilangan penduduk iaitu 50 juta. Jadi juta-juta kita hapuskan. Maka selepas kita selesaikan, kita dapati bahawa pendapatan per kapita dia adalah mencatat sebanyak RM11,000. Katakan pendapatan per kapita ini adalah pendapatan per kapita bagi negara A. Okey, kita cuba tengok lagi satu negara iaitu negara B. Sebab sekarang kita tengah bandingkan antara negara kan. Okey, juga sama, Miss akan tunjukkan pengiraan bagi pendapatan per kapita untuk negara B. Cuma sekarang isu kita kata bahawa pendapatan negara dan saiz penduduk yang besar. Okey? Pendapatan negara dan saiz penduduk negara A adalah lebih besar berbanding dengan negara B. Okey, anda boleh nampak pendapatan negara bagi negara A adalah 550,000 juta. Bagi negara B hanya 500,000 juta sahaja. Jadi pendapatan negara dia lebih besar. Begitu juga dengan saiz penduduk. Kalau negara A 50 juta, untuk negara B 40 juta sahaja. Bilangan penduduk A lebih besar daripada penduduk B. Jadi memenuhi syarat yang kita nak kaji inilah di mana pendapatan negara dan saiz penduduk yang besar. Okey, dan selepas kita selesaikan, pendapatan per kapita untuk negara B mencatat sebanyak RM12,500. Okey, dan daripada ini kita dapati bahawa pendapatan per kapita negara A adalah lebih rendah kalau berbanding dengan negara B. Okey, seperti apa yang telah dinyatakan lah. Okey, untuk maklumat pelajar, sebenarnya fakta ini adalah kurang sesuai digunakan untuk mengukur taraf hidup. Kan kita kata nak ukur taraf hidup, kita mesti guna pendapatan per kapita kan? Okey, disebabkan sekarang kita kata rumus pendapatan per kapita itu adalah merangkumi jumlah penduduk. Okey, kan kita kata pendapatan per kapita sama dengan pendapatan negara bahagi jumlah penduduk kan? Jadi menyebabkan sebenarnya poin ini iaitu saiz dan struktur penduduk adalah kurang sesuai digunakan untuk mengukur
taraf hidup rakyat bagi negara berkaitan. Seterusnya, kita sambung dengan perbezaan guna tenaga dan penganggur. Perbezaan guna tenaga dan penganggur. Pendapatan negara naik, pendapatan per kapita naik. Tetapi, taraf hidup tidak semestinya naik. Jikalau kita kata pada masa itu, kadar pengangguran negara tersebut adalah tinggi. Okey? Apa itu penganggur? Penganggur sebenarnya dia adalah tenaga buruh yang ingin dan sanggup bekerja pada kadar upah tertentu tetapi masih belum memperoleh sebarang pekerjaan. Okey, itu sebenarnya adalah definisi bagi penganggur. Dan kita kata bahawa semakin tinggi kadar pengangguran, semakin rendah taraf hidup rakyat. Okey, begitu juga dengan keadaan sebaliknya. Kalau kadar pengangguran yang rendah, taraf hidup rakyat tinggilah. Okey, isu yang kita kaji sekarang, anda cuba bayangkan kalau di sesebuah negara banyak orang yang menganggur. Jadi, cuba bayangkan ada pendapatan ke? Ya, kalau menganggur mesti tak dapat pendapatan kan? Kalau tiada pendapatan, macam mana kita boleh menikmati barang dan perkhidmatan? Itulah sebab kita kata bahawa taraf hidup akan jatuh. Kalau kadar pengangguran dia adalah tinggilah. Okey? Okey, kita cuba tengok satu contoh. Pendapatan negara A adalah melebihi pendapatan negara B. Okey, ini tidak menunjukkan bahawa taraf hidup negara A adalah lebih tinggi berbanding dengan negara B. Okey, kenapa demikian? Sebab kita kata jika pada masa itu kadar pengangguran di negara A adalah lebih tinggi. Okey, so itu merupakan satu contoh lah untuk menghuraikan perbezaan guna tenaga dan juga penganggur. Untuk maklumat pelajar, apa yang Miss tekankan untuk huraian ini sebenarnya saya lebih utamakan berkaitan dengan penganggur. Kalau belajar nak huraikan untuk guna tenaga pun boleh juga, tak ada masalah. Okey? Okey, kita sambung untuk fakta yang seterusnya iaitu berkaitan dengan perbezaan externality negatif. Perbezaan externality negatif. Pendapatan negara naik disebabkan kesaluaran negatif. Contoh pencemaran yang serius. Okey, nak beritahu bahawa externality negatif itu sebenarnya sama dengan kesaluaran negatif lah. Okey, ini merupakan salah satu contoh pencemaran ataupun kesesakan pun boleh jadi sebagai contoh dia. Okey, kita cuba tengok ada kaitan ke pencemaran yang serius dengan pendapatan negara yang naik ini? Okey, kita cuba tengok ya. Kalau katakan ini adalah firma. Bukan sebuah firma saja tetapi ada banyak firma yang memproses serta menghasilkan output. Apabila semakin banyak aktiviti pengeluaran dijalankan, pencemaran akan berlaku. Walaupun kita kata banyak aktiviti pengeluaran dijalankan, sepatutnya banyak output yang dihasilkan yang kemudian boleh menyebabkan pendapatan negara yang meningkat. Tetapi pada masa yang sama, sebenarnya telah berlaku pencemaran, iaitu kesaluaran negatif. Okey? Pendapatan negara naik, pendapatan per kapita naik. Tetapi taraf hidup tidak semestinya naik. Kenapa? Ya, akibat externality negatif yang semakin serius berlaku di sesebuah negara. Apa itu externality negatif? Externality negatif dia sebenarnya adalah kesaluaran negatif dan kos sosial yang perlu ditanggung seperti pencemaran alam sekitar, kesesakan lalu lintas. Ini adalah contoh dia. Semakin serius externality negatif, semakin rendah taraf hidup rakyat. Okey, begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya lah. Kalau externality negatif itu adalah kurang, taraf hidup rakyat pun tinggilah. Okey, externality negatif ini kan pencemaran kan? Kalau pencemaran yang serius berlaku, dia sebenarnya akan menjejaskan kesihatan rakyat. Dan kemudian, dia juga akan membawa taraf hidup kita menjadi semakin turun. Okey?
Okey, seterusnya kita akan sambung dari segi perbincangan contoh. Contohnya, pendapatan negara A adalah melebihi pendapatan negara B. Ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A adalah lebih tinggi berbanding dengan negara B. Okey? Akibat eksternaliti negatif yang berlaku di negara A adalah lebih serius kalau banding dengan negara B. Okey, itu adalah contohlah bagi perbezaan eksternaliti negatif. Okey, kita sambung dengan fakta yang terakhir iaitu berkaitan dengan perbezaan agihan pendapatan. Perbezaan agihan pendapatan. Pendapatan negara naik, pendapatan per kapita naik. Tetapi taraf hidup tidak semestinya naik. Jikalau jurang agihan pendapatan adalah besar pada ketika itu. Okey, apa itu agihan pendapatan? Okey, jurang agihan pendapatan sebenarnya dia adalah menunjukkan beza pendapatan yang wujud antara golongan kaya dengan golongan miskin. Okey, kita nak tengoklah jurang itu besar ke ataupun kecil. Dan sekiranya kita kata semakin besar jurang agihan pendapatan, maksudnya beza pendapatan antara golongan kaya dengan miskin itu adalah sangat besar. Dengan reti kata lain, kita kata semakin rendah taraf hidup rakyat. Okey? Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Kalau semakin kecil jurang agihan pendapatan, semakin tinggi taraf hidup rakyat. Okey, kita cuba tengok satu contoh. Pendapatan negara A adalah melebihi pendapatan negara B. Ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A adalah lebih tinggi berbanding dengan negara B. Akibat jurang agihan pendapatan yang wujud di negara A itu sebenarnya adalah lebih besar kalau berbanding dengan negara B. Okey, ayat ini menunjukkan bahawa jurang agihan pendapatan di negara A ini sebenarnya adalah besar. Okey, kalau banding dengan negara B, jurang agihan pendapatan dia adalah kecil sahaja. Okey, jadi dekat sini kita kata taraf hidup bagi negara B sepatutnya tinggi. Untuk negara A sebenarnya adalah rendah dari segi taraf hidupnya. Itulah sebab dia kata walaupun pendapatan negara A dia adalah lebih daripada negara B kan. Ini tidak menunjukkan taraf hidup negara A adalah lebih tinggi. Sebab taraf hidup yang tinggi itu adalah berlaku di negara B dan bukannya di negara A. Okey? Dengan demikian, selesailah perbincangan kita yang berkaitan dengan perbandingan taraf hidup antara negara, antara fakta-fakta yang pelajar sudah pelajari berkaitan dengan kelemahan tata pendapatan negara antara negara adalah yang pertama, perbezaan kos hidup. Yang kedua, perbezaan masa rehat. Yang ketiga, perbezaan komposisi keluaran. Diikuti dengan perbezaan kegiatan produktif yang tidak diambil kira. Sambung dengan perbezaan saiz dan struktur penduduk. Kemudian, perbezaan guna tenaga dan penganggur. Diikuti perbezaan eksternaliti negatif. Dan untuk yang terakhir itu adalah berkaitan dengan perbezaan agihan pendapatan. Okey? Jadi pastikan anda sudah faham betul-betul berkaitan dengan kelemahan tata pendapatan negara antara negara ini. Okey? Setakat ini, adakah anda boleh memahami apa yang Miss telah terangkan? Sekiranya anda mendapati bahawa penerangan Miss adalah jelas dan mudah difahami, jangan lupa subscribe channel saya, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan soalan berkaitan pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Dan bagi sesiapa yang ada kata-kata sokongan yang ingin sampaikan kepada Miss, juga boleh tinggalkan di ruangan komen. Okey? Terima kasih atas sokongan anda terhadap Miss.
Untuk sesi yang seterusnya, kita akan sambung dengan sesi soal jawab. Okey, pastikan anda sudah faham betul-betul berkaitan dengan kelemahan tata pendapatan negara antara negara. Okey? Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan dia. Senaraikan kelemahan tata pendapatan negara antara negara. Okey, Miss akan cuba bagi beberapa gambar sebagai bantuan untuk dapatkan jawapan dia. Okey, ini gambar yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okey, cuba fikirkan apakah kelemahan tata pendapatan negara. Okey, jadi pelajar kena tahu yang ini adalah antara negara. Jadi kalau antara negara itu maksudnya dia mesti mula dengan perkataan perbezaan. Okey. Jadi untuk gambar yang pertama ini dia adalah perbezaan kos hidup diikuti dengan gambar yang kedua yang ini adalah berkaitan dengan perbezaan masa rehat dan gambar yang ketiga ini perbezaan komposisi keluaran diikuti dengan yang terakhir iaitu perbezaan kegiatan produktif yang tidak diambil kira. Okey? Okey, kita sambung lagi ya. Juga sama, ada beberapa gambar yang akan diberikan. Kita cuba tengok gambar yang berkaitan dulu. Okey, ini gambar yang kelima, keenam, ketujuh dan yang ke-8. Okey, cuba fikirkan apakah jawapan anda. Okey, jadi untuk gambar yang kelima ini dia adalah berkenaan dengan perbezaan saiz dan struktur penduduk. Dan yang keenam ini adalah perbezaan guna tenaga dan penganggur. Diikuti dengan gambar yang ketujuh iaitu perbezaan externality negatif. Dan untuk gambar yang terakhir ini adalah berkaitan dengan perbezaan agihan pendapatan. Okey, marilah kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan dia, semakin tinggi kos sara hidup, semakin apa taraf hidup rakyat? Okey? Okey, jawapannya kalau kos sara hidup yang tinggi, taraf hidup sepatutnya rendah. Okey, sambung. Semakin pendek masa rehat yang dinikmati, semakin apa taraf hidup rakyat. Okey, cuba fikirkan sekarang kata kunci dia dekat sini, masa rehat dia adalah pendek. Jadi taraf hidup macam mana? Okey, jadi taraf hidup rakyat sepatutnya rendah juga. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Semakin manfaatkan rakyat dari komposisi keluaran, semakin apa taraf hidup rakyat? Okey, jadi yang ini adalah membawa maksud komposisi keluaran yang memberi faedah secara langsung kepada rakyat. Maka taraf hidup dia adalah tinggi. Okey, kita sambung lagi. Soalan dia. Kegiatan produktif tidak diambil kira dalam pengkiraan pendapatan negara. Taraf hidup rakyat tidak semestinya apa? Okey, jadi dekat sini kita dapati bahawa kalau kegiatan produktif yang diambil kira, taraf hidup dia sepatutnya tinggi kan? Okey, tetapi pernyataan yang diberikan dekat sini yang nyatakan kegiatan produktif tidak diambil kira, maksudnya ada kegiatan produktif. Cuma sekarang tidak diambil kira saja. Jadi kita kata bahawa taraf hidup rakyat tidak semestinya rendah. Okey? Okey, sambung. Pendapatan per kapita adalah rendah jikalau saiz penduduk adalah macam mana? Sama ada besar ke ataupun kecil? Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, kalau pendapatan per kapita rendah itu bermaksud saiz penduduk dia adalah besar. Okey? Soalan yang seterusnya. Semakin tinggi kadar guna tenaga sesebuah negara, semakin apa taraf hidup rakyat?
Okey, sekarang yang kita kaji itu adalah kadar guna tenaga yang tinggi. Jadi taraf hidup rakyat macam mana? Ya, taraf hidup rakyat akan tinggi. Okey, jadi itulah jawapan dia. Okey, kita teruskan lagi. Masih ada beberapa soalan lagi. Soalan dia. Semakin serius externality negatif yang berlaku, semakin apa taraf hidup rakyat? Okey, kita akan dapati bahawa taraf hidup rakyat sepatutnya semakin rendah sebab ingat externality negatif itu adalah kesaluaran negatif, contoh pencemaran. Okey? Sambung lagi soalan yang terakhir. Agihan pendapatan yang setara bagi sesebuah negara, taraf hidup rakyat adalah. Okey, jadi agihan pendapatan yang setara itu sebenarnya dia akan menyebabkan taraf hidup rakyat adalah tinggi lah. Okey, jadi apa yang Miss nak beritahu dekat sini, pelajar kena ingat sekarang apa yang anda fokuskan adalah kelemahan tata pendapatan negara antara negara. Bermaksud kita bandingkan taraf hidup bagi sesebuah negara dengan negara yang lain. Okey, jadi pelajar kena kuasai betul-betul lah bahagian ini. Okey, dan jangan lupa yang kita tekankan itu adalah berkaitan dengan taraf hidup rakyat bagi negara yang berkaitan. Okey, jadi setakat itu saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan subtopik yang berkaitan dengan 2.4 iaitu kelemahan data pendapatan negara. Dengan reti kata lain, kita pun telah habis bincang berkaitan dengan bab 2 iaitu perakaunan pendapatan negara. Jangan lupa subscribe channel Miss ya sebagai tanda sokongan anda terhadap Miss. Kita jumpa lagi. Bye-bye.